Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah di Bernama TV dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah ASEAN pasca COVID-19, 10 negara, satu suara. Kita ada dua tetamu sebenarnya. Seorang tetamu menemani saya di studio dan insyaAllah seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui telefon nanti. Jadi kita ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada tetamu yang menemani saya di studio yang berbahagia Profesor Rohanas Harun, iaitu pensyarah di Jabatan Pengajian Strategik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Baik. Lama juga Prof tak bersama kami di Ruang Bicara sebenarnya kan? Memang lama lah. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga seperti biasalah ingin memberi peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian seperti biasa jugalah kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa seperti biasa jugalah anda boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik Prof ya. Kita tahulah rata-rata rakyat Malaysia sudah pun tahu sidang kemuncak ASEAN yang ke-36 telah pun bermula hari ini dengan para pemimpin berkumpul di 10 bandar di rantau ini buat pertama kalinya susulan daripada pandemik COVID-19 ini. Dan ini terpaksa dilakukan. Kita lihat sidang kemuncak ASEAN kali ini terpaksa berlangsung secara maya, iaitu menggunakan video conferencing dan masing-masing berada di negara masing-masing, pemimpin negara memberi pandangan dan juga pendapat. Dan apa yang ingin kita bincangkan ialah apakah pada pandangan Prof sendiri, Prof melihat bahawa detik dan ketika berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-29 ini tepat dan bersesuaian sekali walaupun kita dilanda oleh COVID-19 di seluruh dunia sebenarnya. Terima kasih ya. Saya senang hati sekali datang ke studio dan membincangkan tentang satu perkara yang amat dekat di hati saya, iaitu ASEAN. Walaupun publik mungkin tidak begitu mengenali ASEAN, tetapi sebagai warga ASEAN, saya rasa kita perlu juga tahu apa yang dibincangkan terutama dalam summit ini. Dan summit ini saya rasa amat bertepatan sekali lah kerana selama ini pada waktu biasanya summit ini merupakan satu kemuncak sebagai perayaan lah seolah-olah di mana pemimpin 10 negara itu bertemu bersemuka dan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan ASEAN, tetapi secara berhadapan dan ini juga satu apa yang kita panggil sebagai ASEAN Way, bertemu, bermusyawarah, bercakap. Jadi oleh kerana adanya isu COVID ini, maka telah dilaksanakan summit ini, satu perkara yang luar biasa, iaitu secara maya, yang saudara sebutkan tadi. Dan banyak isu-isu yang terkumpul ataupun tertangguh yang perlu dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Jadi di antara perkara yang penting dan sudah pun disebut semalam oleh Menteri Luar dan juga hari ini Perdana Menteri menyentuh beberapa perkara yang saya rasa amat penting. Pertama mengenai COVID post atau pasca COVID-19 dari segi pemulihan bukan saja ekonomi tetapi sosialnya, sebab sekarang kita sudah masuk kepada satu ruang ataupun satu waktu yang kita panggil new normal. Perkara yang kedua yang saya rasa amat menarik perhatian yang apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri ialah pendirian Malaysia mengenai Rohingya. Dan juga kita tahu bahawa Myanmar juga mempunyai
satu pendirian yang saya anggap sekarang ini amat fleksibel. Kalau dulu dia memang keras, degil, tidak mau. Dan yang ketiga, satu isu yang penting, walaupun isu ini bukan baru, tapi dia timbul tenggelam, dan waktu COVID ini tak ada orang yang membincangkannya, iaitu Laut Cina Selatan. Jadi secara diam-diam, senyap, kita lihat laut itu bergelora. Jadi dan seterusnya pemulihan hubungan antara negara-negara ASEAN pasca COVID-19. Pemulihan di sini dalam bentuk movement atau pergerakan rakyat melepasi sempadan, dan bagaimana ini nanti akan membantu menjana ekonomi negara masing-masing. Okey, Jadi itu penting. Itu perkara-perkara menarik yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita dalam sidang kemuncak ASEAN ke-29 ini. Saya nak dapat pandangan Prof sendirilah daripada perkara-perkara yang dibangkitkan itu. Kita ambil dulu tentang isu Laut Cina Selatan. Yalah, Yang Berhormat Perdana Menteri menekankan bahawa isu ini perlu Laut Cina Selatan ini perlu kekal aman dan menjadi lautan laluan perdagangan yang bebas dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa krisis yang timbul di antara China dan juga Amerika Syarikat untuk merebut Laut Cina Selatan itu juga menjadi satu isu yang bukan baru sebenarnya. Tetapi apakah Prof melihat bahawa sekiranya isu ini tidak diberi perhatian yang serius dan jalan penyelesaian tidak diambil dengan segera, mungkin ianya akan menimbul masalah di kemudian hari? Ya, betul. Kita ataupun rantau ASEAN ini seolah-olah tersepit di antara dua kuasa besar yang masing-masing mahu menempatkan atau mengukuhkan pengaruh mereka. Selama ini kita melihat China sebagai sebuah negara yang mempunyai ambisi ataupun cita-cita terhadap Laut Cina Selatan, dan mereka telah pun melakukan beberapa perkara untuk mengukuhkan kedudukan itu. Tapi apabila Amerika Syarikat juga masuk untuk mengatakan bahawa tempat ini juga saya mahu mengukuhkan tapak pengaruh di sini, maka bagi negara-negara ASEAN, kita tidak mahu misalnya dipaksa atau terpaksa memilih antara China dan Amerika Syarikat. China adalah sebuah negara rakan dagang yang besar untuk negara-negara ASEAN, terutama untuk Malaysia, Singapura. Dan Amerika Syarikat juga adalah rakan ataupun kawan tradisi kita dari zaman Perang Dingin sampailah hari ini. Jadi kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat. Jadi sekarang ini dilemanya ialah di antara rakan baru, terutama dari segi ekonomi, dengan sahabat ataupun rakan yang lama. Jadi rata-rata negara ASEAN tidak mahu dipaksa untuk memilih. Jadi apa cara supaya masalah yang timbul di Laut Cina Selatan yang melibatkan kedua kuasa besar dunia itu supaya dia tidak mencengkam negara-negara ASEAN. Malaysia memang selama ini mempunyai satu prinsip bahawa isu itu perlu diselesaikan secara aman. Saya kira ini satu perkara ataupun satu sebab kenapa ada orang bertanya, kenapa Malaysia ini nampaknya diam dan tidak terlalu menentang China. Jadi mungkin Malaysia tidak mahu menunjukkan permusuhan. Jadi kalau kita mahu menjadi pendamai dan mahu mencari perdamaian itu, penyelesaian secara damai, maka perlu satu sifat ataupun kedudukan yang mungkin fleksibel, tetapi juga yang menunjukkan
karakteristik atau ciri aman itu, tidak memaksa. Tapi satu perkara yang saya nak kongsi bersama dengan Prof, saya juga nak dapat pandangan Prof secara ikhlas lah. Kita faham tentang krisis yang sedang berlaku di antara US ataupun Amerika Syarikat dan juga China. Dan kita tahu juga ramai juga yang tidak begitu sebulu dan setuju dengan pendirian yang dibuat oleh Presiden Amerika Syarikat yang baru sekarang ini, Donald Trump, yang dikatakan kadang-kadang tidak menggembirakan banyak pihak. Dan apakah ASEAN juga sebenarnya tersepit dalam krisis yang mungkin melibatkan personality? Kita tahu China adalah rakan baik kita dari segi perdagangan. Ianya boleh dikatakan sebagai rakan tradisi sebenarnya. Tetapi bagi Amerika Syarikat, mereka ingin menunjukkan kuasa yang ada kepada mereka dan menekan, dan akhirnya negara-negara kecil seperti ASEAN terutamanya akan menjadi mangsa. Apakah Prof melihat ini perlu diberi perhatian yang serius juga? Ya, okey. Ini masalah personality Trump itu yang menunjukkan satu orang kata aggressiveness Amerika Syarikat terhadap orang lain. Artinya dia tidak mahu melihat, mempertimbangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rantau ini dari segi perspektif rantau. Dia mahu menekankan dia punya perspektif. Jadi itu sifat Presiden Trump. Bagi saya mungkin ini satu yang sementara. Itu yang saya harapkan, yang kita harapkan. Sesuatu yang sementara. Dan kita tahu bahawa Presiden Amerika Syarikat itu boleh bertukar. Paling lama dia boleh menjadi presiden ialah 2 penggal. Jadi selepas itu mungkin orang lain, presiden baru Amerika Syarikat akan mempunyai kepribadian, karakter yang bersifat lebih orang kata baik ataupun aman dan tidak agresif seperti ini. Apapun Amerika Syarikat, walaupun presiden itu boleh mengatakan dia mahu ini, tetapi Amerika Syarikat dasar luarnya ditentukan oleh perkara-perkara yang bukan saja presiden seorang itu saja yang boleh menentukan. Jadi kita masih ada harapanlah bahawa kalau Trump tidak mahu mengubah perangainya, selepas ini akan muncul Presiden Amerika Syarikat yang baru. Saya suka bila Prof sebut tentang mengubah perangai. Ini pun kita nak kaitkan dengan satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Malaysia, iaitu Malaysia menggesa komuniti antarabangsa kutuk dan tolak rancangan pengambilan alihan Israel di Palestin khususnya. Dan sekali lagi ianya melibatkan Amerika yang merupakan rakan sekutu Israel dalam isu ini. Jadi ini juga menjadi satu lagi cabaran kepada negara-negara ASEAN, walaupun isu ini dah dibangkitkan di PBB dan sebagainya, tetapi seolah-olah tidak ada penyelesaian yang menggembirakan rakyat Palestin sebenarnya. Sebenarnya isu Palestin ini bagi saya adalah isu sesuatu yang khusus. Dan apabila kita kaitkan Palestin, isu Palestin Israel dengan Amerika Syarikat, di sini ada sesuatu konsistensi. Maksud saya, siapa pun Presiden Amerika Syarikat yang menerajui negara itu, maka dasar luar Amerika Syarikat dia tidak boleh mengenepikan atau meminggirkan Israel. Kerana seseorang rakyat Amerika yang mahu menjadi presiden pada awalnya, mula-mula lagi dia mesti menunjukkan bahawa sokongan kepada Israel. Jadi itu bagi saya masalah dasar luar Amerika Syarikat. Konsistensinya itu di situ. Jadi saya harapan untuk perkara itu berubah jika tidak ada Trump itu tipislah. Kalau kita tengok sebelum ini, misalnya Obama, seorang presiden yang mempunyai sikap yang baik dan disukai ramai. Tetapi dasar luar Amerika mengenai Israel, Palestin tidak berubah. Mungkin ada cara yang lebih orang kata baik, lebih sopan, sedangkan Trump ini tidak.
Tapi itu dan satu lagi perkara bahawa bagi ASEAN isu Palestin ini bukan menjadi satu perkara yang di mana ada titik persamaan, sukar untuk mencari kesepakatan dalam ASEAN mengenai Palestin. Ini kerana kepentingan nasional atau kepentingan negara masing-masing. Misalnya kita lihat negara jiran kita yang terdekat, iaitu Singapura. Singapura mempunyai hubungan yang cukup baik dan lama dengan Israel. Hanya 3 negara sahaja dalam ASEAN ini yang tidak ada hubungan rasmi diplomatik dengan Israel, iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Apapun Indonesia misalnya, saya ingat lagi di masa zaman Pak Gus Dur dulu, pernah ada suara yang mengatakan, kenapa Indonesia tidak boleh mengiktiraf Israel. Jadi perkara demikian kita tak sebut pun di Malaysia ini. Jadi itu adalah sesuatu yang sukar untuk mencari kesepakatan dalam ASEAN. Dan bagi saya tidak apa. Dia tidak menjejaskan kesatuan dalam ASEAN. Sebab ialah Palestin itu, Israel itu jauh. Tetapi perkara-perkara yang orang kata di belakang rumah kita, misalnya Laut Cina Selatan, isu Rohingya, itu secara langsung boleh menjejaskan kesepakatan dan perpaduan dalam ASEAN. Okey, kita tinggalkan dulu isu itu. Saya tertarik hati juga bila kita bercakap tentang wabak penularan wabak COVID-19 secara global ini, dan ASEAN juga tidak terkecuali lah. Dan seruan ataupun apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah ASEAN perlu pastikan bahawa vaksin COVID-19 nanti pada harga yang berpatutan dan dikongsi sama rata. Ini pun satu isu yang perlu dibangkitkan oleh Malaysia, kerana sekiranya lah vaksin COVID-19 ini sudah pun ada, dan kita bimbang bahawa dengan harga yang mungkin begitu tinggi dan tidak berkemampuan untuk negara-negara ASEAN, ianya akan dimonopoli oleh negara-negara yang kaya raya, dan akhirnya kita akan menjadi mangsa. Jadi komen sikit. Okey, saya bukan doktor. Walau apa pun, kalau kita lihat produk farmasi ini, ubat-ubatan ini, pada kebiasaannya dia dikawal oleh negara-negara maju, negara-negara besar yang mempunyai kemampuan dari segi produksi ubat-ubatan itu. Dan untuk COVID-19 ini ubatnya belum lagi dijumpai, walaupun sudah ada, mereka kata mungkin tahun depan akan dapat ubat itu. Jadi ubat-ubat ini adalah sesuatu perkara yang mustahak, yang penting, dan oleh itu saya setuju kalau ASEAN dapat mengadakan satu kawalan dari segi harga, dari segi distribusinya, supaya macam yang saudara sebutkan tadi, itu adalah satu jalan di mana negara ini dan masyarakatnya tidak dieksploitasi oleh company, firma-firma produk farmasi ini. Jadi dan bukan saja eksploitasi, mungkin juga ditipu. Mungkin ada firma itu yang mahu mencari uang, duit, dan membuat apa kita panggil false product, palsu, ubat palsu. Jadi di sini apapun orientasi politik negara-negara ASEAN yang 10 itu, saya rasa dari segi ini mereka boleh bekerjasama. Sebab ini adalah satu kerjasama fungsional, tidak melibatkan keselamatan ataupun politik secara tradisionalnya. Maka di sini kita lihat ASEAN, negara-negara ASEAN boleh bekerjasama. Itu satu perkara yang
saya rasa kita haraplah dan memang boleh kita mengharapkan bahawa perkara ini akan berlaku. Okey. Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini Prof, dan tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda saya ingatkan lagi dua talian itu masih kami buka kepada anda di 03-2059-4624 dan juga 03-20-59-4625, kerana saya percaya mungkin anda juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini, iaitu berkaitan dengan sidang kemuncak ASEAN ke 29 yang berlangsung hari ini. Jadi kita berehat dulu buat seketika dan kembali ke 36 sebenarnya. Maafkan 36, saya tersalah sebut tadi. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini nanti. Anda jangan ke mana-mana. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan seperti yang saya janjikan tadi, kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya untuk program ruang bicara ini untuk bercakap tentang ASEAN pasca COVID-19, 10 negara satu suara. Jadi ada di talian sekarang kita ini, di talian kita sekarang ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, iaitu pakar kajian strategik dan anti keganasan di Universiti Malaysia Perlis ataupun UNEMAP. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sibuk ke? Macam biasa. Okey Prof, kita nak bercakap tentang sidang kemuncak ASEAN ke-36 yang berlangsung hari ini. Banyak perkara telah pun disebut oleh Profesor Rohana Sarun yang berada di studio bersama dengan saya sebentar tadi. Jadi pada pandangan Prof sendirilah, apakah Prof melihat sidang kemuncak ASEAN ke-36 kali ini sebenarnya mewujudkan ataupun melahirkan sesuatu yang mungkin boleh kita anggap positif kepada sepakatan ASEAN itu secara keseluruhannya, Prof? Ya, terima kasih saudara Syakawi Jirim, host yang ternama. Juga Assalamualaikum kepada Prof mentor saya, Rohana Sarun. Ini orang yang cukup layaklah untuk membincangkan tentang ASEAN. Saya ni tokoh tambah saja. Dan juga kepada semua penonton ruang. Baik, saya pertama sekali berterima kasih kepada semua pihak, terutama sekali Kerajaan Malaysia dan juga ASEAN, Sekretariat ASEAN yang telah berjaya sebenarnya meneruskan ASEAN Summit ataupun sidang kemuncak ASEAN yang ke-36 pada hari ini. Dan kita lihat sebenarnya ASEAN ini telah ditubuhkan pada tahun 1967. Dan pada tahun 1971 dalam deklarasi di Kuala Lumpur telah dimasyhurkan satu agenda besar yang disebut sebagai ZOPFAN, iaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Dan sehingga ke hari ini kita mengucapkan syukur sepatutnya kerana rantau ini yang dianggotai oleh 10 negara ini berjaya mengekalkan keamanan, kebebasan dan juga bersifat neutraliti kita dalam isu-isu antarabangsa dan isu-isu keselamatan. Tetapi ada satu perkara yang kita sama-sama berharap dalam persidangan ASEAN pada kali ini, walaupun ianya dilakukan agak luar daripada kebiasaan, new normal yang dilakukan secara online ataupun atas talian. Dan saya sempat melihat tadi di media dalam berita jam 8 bagaimana persidangan ini telah dibuka dengan cukup menarik. Juga ada segala macam persembahan dan sebagainya. So, itu menunjukkan bahawa spirit ataupun semangat persidangan ASEAN itu tetap terus. Baik. Apa yang kita harapkan Syakawi dan Prof Rohana serta semua penonton adalah sesuatu yang bersifat action ataupun tindakan. Jadi saya berharap kita tidak lagi berada pada satu keadaan yang mana kita hanya berdeklarasi ataupun silakan Prof. Halo. Silakan Prof. Terputus kan? Ya, jadi
Memang saya dengar tu maknanya memang kita memfokuskan juga kepada isu COVID dan lain-lain tetapi ada satu perkara yang seharusnya kita juga melihat iaitu action. Jadi saya berharap dalam persidangan ini jika mampu suara kita sampai kepada peringkat ketua-ketua negara ini iaitu melahirkan apa yang disebut sebagai AAP iaitu ASEAN Action Plan. Jadi ASEAN Action Plan ini harus bersifat tindakan yang mana semua negara-negara iaitu 10 negara anggota ini bersama-sama bersetuju, bekerjasama dan mengambil satu tindakan tegas terhadap isu-isu terutama sekali isu keselamatan, isu yang disebut sebagai non-traditional security. Jadi kita tidak lagi harus melihat kepada isu keselamatan negara semata-mata, tetapi harus melihat kepada isu yang disebut sekarang food security, yang disebut sebagai health security, education security, travel security. Dan perkara-perkara ini adalah merupakan perkara yang besar yang seharusnya menjadi fokus kepada persidangan pada kali ini. Kerana jika kita masih lagi berada dalam keadaan hanya membincangkan dan melahirkan deklarasi-deklarasi tanpa tindakan, ini tidak akan menjadikan ASEAN sebuah negara yang kuat. Dan kita juga harus membina satu blok ekonomi, blok keselamatan yang kuat, kukuh, menggunakan satu sistem ekonomi yang mantap agar kita dapat mengekang segala macam ancaman. Pertama sekali kita lihat ancaman COVID ini memang jelas. Kemudian kita lihat juga ancaman kuasa-kuasa besar, termasuklah China yang sebenarnya saya tidak langsung telah mengganggu seluruh negara di rantau ASEAN ini. Dan juga kita harus lihat isu-isu lain berkaitan dengan food security yang terjejas secara besar-besaran di kebanyakan negara ASEAN diakibatkan oleh ancaman pandemik COVID. Selain daripada itu, Dr. Mizan, saya juga nak dapat pandangan anda tentang satu isu yang saya kira cukup dekat dengan hati anda sebenarnya, kerana kita pernah bercakap tentang isu ini, iaitu tentang carangan Malaysia di mana meminta atau dengan tegasnya meminta UNHCR supaya mempercepatkan proses penempatan semula pelarian, dan ini dikaitkan tentunya lah dengan pelarian Rohingya. Tadi pun kita dapat pandangan daripada Profesor Rohanas yang mengatakan bahawa dulu kalau kita lihat Myanmar tidak begitu orang panggil tidak memberi satu reaksi yang positif terhadap isu ini, tetapi mengikut Profesor Rohanas sekarang ini Myanmar telah pun menunjukkan satu sifat ataupun sikap yang lebih fleksibel. Jadi sejauh mana betul ataupun tidaknya pandangan seperti ini sebenarnya, Prof? Ya, saya bersetuju dengan pandangan Prof. Rohanas. Dan saya berkesempatan untuk pergi sendiri ke kem Putu Palong dan juga Teknaf di sepadan Bangladesh dan Myanmar. So, saya melihat daripada hasil kajian kita di lapangan itu bahawa ada inisiatif-inisiatif tindakan yang lebih proaktif dilakukan oleh pihak kerajaan Myanmar. Termasuk sebenarnya ada disediakan beberapa kem secara sah ataupun yang disebut kem secara halal, termasuk di Yangon, di Niau Piau Dau dan beberapa tempat lagi. Tetapi ada satu keadaan yang mana masyarakat Rohingya itu sendiri tidak mahu untuk ditempatkan di zon-zon yang dikhususkan untuk mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk tinggal di kem-kem pelarian dan dengan satu misi iaitu untuk keluar daripada wilayah mereka datang ke Malaysia terutama sekali kerana dilihat sangat mesra dengan pelarian Rohingya. Jadi ini adalah perkara yang harus kita maknanya kita memberikan satu tekanan secara berterusan kepada pihak kerajaan Myanmar, Bangladesh dan juga Thailand untuk sama-sama memberikan ruang yang lebih besar, yang lebih selesa kepada pelarian Rohingya, terutama sekali refugee ini, supaya mereka kekal dan tinggal di dalam negara mereka dengan fasiliti yang baik. Jadi masalah mereka harus diselesaikan di negara mereka. Dan kita boleh bantu daripada segi mungkin kepakaran pendidikan, kepakaran segala macamnya, kita hantar ke negara mereka. Bukan dengan cara kita menerima mereka
dan secara tak langsung kita menggalakkan mereka untuk datang. Dan apa yang kita takuti, Syakawi, adalah sindiket yang mengambil peluang dan keuntungan ke atas isu yang sedang berlaku ini. Dan kita harus ingat, sesebuah kapal yang datang masuk ke perairan kita itu membawa tidak kurang 4.5 juta ringgit Malaysia. Satu kapal. Satu kepala manusia pelarian mereka membayar RM15,000. Jadi kalau kita kalikan dengan kurang-kurangnya 250 orang ataupun 300 orang per kapal, maka kurang-kurangnya 5 juta atau 4.5 juta nilai sesebuah kapal itu. Dan apa yang kita dapati juga, ada sekelompok yang meraih keuntungan daripada industri ini, dan ianya amat memberikan kesan yang buruk kepada negara kita dan juga negara lain, serta akhirnya boleh mendatangkan ketegangan dan juga masalah yang lebih besar. Okey, satu lagi perkara juga yang berkaitan dengan isu inilah. Kalau dulu isu Rohingya ini matlamat mereka ataupun sasaran mereka ialah negara kita, Malaysia, tetapi lately ataupun kebelakangan ini kita lihat mereka telah mula menukar penghantaran pelarian-pelarian ini, sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, sama ada dirancang atau tidak dirancang. Matlamat mereka sekarang ini adalah ke Indonesia. Apakah anda melihat bahawa sekiranya ASEAN tidak bersatu dalam menjaga persoalan ini ataupun melihat persoalan ini secara kerjasama, mungkin ianya akan memberi masalah juga kepada Indonesia nanti? Ya, tepat sekali apa yang disebut oleh saudara Syakawi. Sebenarnya masalah ini bukan masalah sesebuah negara sahaja. Bukan masalah Malaysia semata-mata, bukan masalah Indonesia ataupun Bangladesh, tetapi masalah secara bersama. Dan kita tidak boleh lagi maknanya bertindak secara solo, work in silo. Tapi kita harus secara konsensus, secara bersama. Dan dalam menangani isu berkaitan dengan pelarian ataupun Rohingya ini, dia perlu lebih besar keluar daripada kepompong ASEAN itu sendiri. Kerana kita harus lihat pintu utama mereka keluar adalah melalui Bangladesh. Dan juga di situ mereka juga ada kaitan dengan kelompok-kelompok termasuk Myanmar itu sendiri di Bangladesh, dan juga kita percaya daripada maklumat ada yang daripada India juga tak langsung terlibat dalam industri ini. Dan kemudian pelabuhan laut besar yang sedang dibina hasil kerjasama dengan China di wilayah Rakhine itu untuk membina satu pipe yang boleh cross daripada laut dalam, cross wilayah Rakhine dan terus ke Kunming di China. Itu telah menjadi pushing factor kepada masyarakat Rohingya untuk ditekan, ditolak dan keluar daripada tempat mereka. Jadi kita melihat maknanya isu ini perlu dibincangkan bukan dalam konteks ASEAN sahaja. Perlu juga dilibatkan negara-negara besar termasuk China, termasuk India, mereka-mereka yang berkepentingan, termasuk Jepun yang juga mempunyai hub industri yang besar di wilayah Rakhine ini. Jadi kalau ini dapat digerakkan secara bersama, konsensus, maka isu ini akan dapat ditangani. Tapi kalau kita bertindak secara solo ataupun work in silo, kita akan mengalami masalah dan tidak akan selesai. Okey, itu persoalan-persoalan yang menarik yang sempat saya kongsikan bersama dengan Profesor Maria, Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam. Saya difahamkan beliau ada function sebenarnya yang sedang beliau hadiri. Jadi kita tidak mahu mengganggu pergerakan beliau, tetapi apapun kami cukup berterima kasih dengan Prof kerana sudi bersama kita walaupun secara ringkasnya, tetapi banyak maklumat yang dapat kita kongsikan bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak Profesor Maria, Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, iaitu pakar kajian strategik dan anti keganasan Universiti Malaysia Perlis. Dan lepas ini insya-Allah kita mungkin boleh bawa beliau untuk duduk di kerusi ruang bicara ini bersama dengan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak Prof. Kita kembali semula Prof Rohanas bercakap tentang apa yang disebut oleh Profesor Maria Dr. Muhammad Mizan. Kita tinggalkan dulu tentang isu Rohingya ini. Saya tertarik hati dengan apa yang sedang berlaku sekarang inilah. COVID-19 ini kalau kita lihat penularannya di kalangan negara-negara ASEAN telah mula menunjukkan penurunan, walaupun mungkin Singapura masih lagi menghadapi satu situasi yang agak serius. Tetapi apakah masanya sudah sampai di mana kita bercakap tentang pelancongan misalnya, kerana ini yang paling teruk terjejas akibat daripada
COVID-19 ini. Apakah negara-negara ASEAN perlu duduk dan mungkin berbincang untuk membuka pintu sempadan di kalangan rakyat negara-negara ASEAN untuk mengunjungi antara satu sama lain. Jadi itu perkara yang semalam disebut oleh Menteri Luar dan juga hari ini dibincangkan atau dinyatakan dalam sidang kemuncak ini. Dan bagi saya amat baik kalau kita bersedia dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk membuka pintu sempadan masing-masing, tapi ada syaratnya. Sudah disebut oleh Menteri Luar semalam, negeri atau negara-negara yang masuk pada kategori hijau itu hijau. Jadi ASEAN boleh merancang melihat manakah negara yang sudah mencapai status hijau itu dan perlu membuka pintu atau sempadannya supaya dapat diadakan pergerakan manusia, orang-orang untuk tujuan pelancongan, perdagangan dan lain-lain. Kerana kita lihat banyak beberapa industri yang terjejas dengan COVID ini seperti tourism, pelancongan, perdagangan. Maka itu penting untuk menjana dan membina semula ekonomi yang terjejas itu, dan memang perlu membuka sempadan ini. Saya lihat bukan saja dari segi perdagangan secara besar-besaran, tetapi kalau kita lihat di sempadan, contoh Malaysia ini kita bersempadan dengan banyak negara, di utara dengan Thailand. Dan kalau di Thailand itu pada waktu biasa perdagangan border trade itu sangat besar. Jadi kalaulah boleh dibuka semula, maka itu akan memberi satu kebaikan, keuntungan yang besar kepada rakyat kedua-dua negara. Jadi dari segi perdagangan besar yang melintas laut, itu memang perlulah. Jadi pelancongan misalnya, itu amat penting. Kalau kita tengok sekarang ini hotel-hotel, banyak yang kecil itu sudah tutup. Kerana mereka tidak mempunyai cukup pendapatan untuk menggaji dan juga untuk meneruskan hotel ataupun restoran misalnya. Jadi memanglah amat terjejas dari segi ekonomi golongan small ataupun sederhana ini. Jadi itu diharapkanlah. Kita faham tentang situasi yang berlaku, tapi persoalan saya ini mungkin terkeluar sedikit daripada sidang kemuncak ASEAN yang berlangsung kali ke-36 ini. Tapi saya nak kongsikan pandangan dan juga pendapat Prof secara peribadi lah. Kalau kita lihat di kalangan negara-negara ASEAN, ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa negara kita boleh dianggap bertuah kerana kepimpinan negara kita telah berjaya mengambil satu tindakan yang boleh dikatakan cukup berkesan dalam usaha untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi masalah disebabkan oleh COVID-19 ini. Pakej rangsangan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan sekurang-kurangnya memberi impak ataupun memberi nafas kepada sektor ekonomi terutamanya. Jadi apakah ini satu hakikat yang harus diterima oleh negara-negara ASEAN yang lain? Kalau kita tengok laporan dari OECD misalnya mengenai respons negara-negara ASEAN terhadap masalah COVID ini, kita lihat dua negara yang bila saya tengok itu kita boleh, dia ada semua. Misalnya kalau ada 10 kolom lah, hanya Malaysia dan Vietnam yang tiknya penuh. Misalnya memberikan tadi yang saudara sebut rancangan ekonomi package. Malaysia dan Vietnam ada. Negara lain ada
tidak penuh lah. Orang kata bukan 10/10. Tetapi Vietnam dan Malaysia. Dan Vietnam terutama sekali memang mendapat pujian daripada masyarakat antarabangsa, misalnya WHO, kerana mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Walaupun kita tengok Vietnam itu dia bersempadan dengan China, sempadan yang panjang, dan COVID ini dikatakan memanglah betul asalnya dari China. Jadi Vietnam mengambil langkah awal. Jadi saya rasa memang negara-negara ASEAN ini sudah mengambil satu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani COVID ini. Kerana banyak sebablah. Satu, kita ini berdekatan dengan China. Yang kedua, negara-negara ASEAN ini dari segi sempadannya memang senang dilalui, dan rantau ini bergantung penuh kepada perdagangan, kepada pelancongan, dan kita ini walaupun nak kira jumlah penduduk itu 600 juta lebih, tetapi ia 10 negara, dan negara-negara ini penduduknya boleh kita kata kecil lah, kecuali Indonesia yang lebih 250 juta itu. Tapi negara seperti Brunei, Kemboja, Laos dan juga Singapura, ini negara kecil dari segi penduduk. Jadi kalau mereka tidak mengambil langkah yang cepat dan tepat, boleh hancur. Semua orang hilang. Jadi itu masalah. Saya rasa atas kesedaran itulah maka negara-negara ASEAN mengambil langkah-langkah yang perlu. Sekarang ini kalau kita banding seluruh dunia, Perancis, Jerman, mereka masih menghadapi masalah ini. Walaupun mereka jauh daripada tempat asalnya COVID. Rusia misalnya. Lama juga kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku mengenai COVID di Rusia ini. Mungkin statistik yang dia berikan itu tidak membimbangkan, tetapi akhir-akhir sekali Presiden Putin terpaksa mengaku juga bahawa serius di Rusia. Okey, cuba kita dengar apa ni pandangan dan juga pendapat daripada pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan, sudah pernah ada di talian kita. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam, Encik Sarkawi. Dan juga ahli panel. Ini tentang pencerobohan kawasan menangkap ikan laut dalam ni di kawasan kita lah. Banyak juga pencerobohan negara jiran menangkap ikan di kawasan kita. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya antara negara ASEAN lah. Dan lagi satu, saya rasa biar dululah membuka pintu sempadan ni. Pasal kita risau juga walaupun negara-negara tersebut tidak mengancam sangat, tetapi kalau nak beri mereka masuk pun kita kena ada SOP dan sebagainya, 14 hari sebagainya, kuarantin dan sebagainya. Betul. Dan juga tentang pekerja, ada hikmahnya sebalik apa ni COVID-19 ni, banyak dah rakyat tempatan dapat kerja. Bermaksud kita tidak lagi mengambil pekerja daripada warga asing lah. Lagi satu, kalau boleh lah kerjaan kebocoran apa ni, masuknya pendatang haram ni, ini yang kita mesti jaga sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi menarik jugalah pandangan-pandangan yang anda dilontarkan oleh Encik Abdullah Osman. Jadi mungkin Prof ingin memberi respon kepada Encik Osman ni agak takutlah dengan COVID. Saya tak tahulah, saya tak takut rasa. Nah, ada beberapa isu. Pertama tadi Encik Abdullah menimbulkan masalah pencerobohan lautan, nangkap ikan. Jadi ini adalah satu perkara yang sudah lama berlaku. Dan kita lihat negara-negara ASEAN, terutama negara-negara jiran kita, memang mengambil langkah yang cukup orang kata apa,
kasar lah kadang-kadang untuk menangani masalah ini. Ini adalah masalah yang sentiasa berlaku. Dan kita lihat dulu Indonesia pernah membakar bot nelayan Vietnam. Lepas itu Vietnam pun membalas dendam. Jadi cuma Malaysia sahaja salah sebuah negara yang saya rasa pendirian kita ada orang kata itu pengecut, tetapi kita mempunyai pendirian yang bersifat kemanusiaan dan mahu berunding. Misalnya isu-isu dengan nelayan Indonesia. Jadi apabila nelayan Indonesia ditangkap di Malaysia ini, kita bandingkan dengan nelayan Malaysia yang ditangkap oleh Indonesia. Jadi kita tengok di situ layanan yang berbeza. Jadi bagi saya ini adalah satu isu enforcement dari segi peraturan dan undang-undang, dan memang ada agensi kerajaan, misalnya Navy, Coast Guard dan lain-lain yang betul-betul melihat kepada perkara itu. Okey, Prof. Tak bimbang lah. Okey, Prof. Kita akan sambung lagi, tapi kita rehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi isu-isu yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio Profesor Rohana Sarun. Kita rehat kali terakhir. Baik, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Prof ialah tentang satu lagi seruan yang dibuat oleh Malaysia di Sidang Kemuncak ASEAN ke-36, iaitu ASEAN perlu rangka pelan padu tingkat pelaburan wujud peluang pekerjaan. Jadi ini pun satu visi yang lama sebenarnya diperjuangkan oleh Malaysia. Jadi pandangan Prof dalam soal ini. Ya, okey. Sebagaimana yang saudara sebutkan, ini adalah satu isu yang lama, dan tapi perbaharui, digerakkan semula terutama dalam era pasca COVID-19. Dan sebagaimana yang kita bincangkan tadi, ada beberapa keperluan jika sekiranya pemulihan in bracket ekonomi yang terjejas ini boleh dilakukan. Pertama tadi, walaupun tadi ada pendengar kita yang Encik Abdullah kata supaya berhati-hati jangan terus membuka pintu sempadan. Tapi kita nyatakan bahawa, dan ASEAN juga kata negara-negara yang dikenal pasti hijau, itu saja. Artinya bersihlah daripada COVID, dan kita pun ada saringan, bukan kata buka macam buka reban ayam tu semua boleh keluar. Ada ni. Jadi itu beberapa syarat untuk pemulihan dan juga untuk menjana ekonomi pekerjaan, sebab kita perlukan perdagangan, pelancongan ini. Jadi kalau ini boleh dipersetujui oleh ASEAN Summit ini, maka ia amat baguslah. Dan apakah saya tidak belum lagi melihat secara terperinci, dia pun belum keluarkan lagi plan of action itu. Dan ini memang perkara biasa yang dinyatakan apabila summit itu diadakan. Saya lihat dulu paling awal, tapi sudah lama ni, plan of action semasa di Hanoi tahun, saya tak ingat dah berapa, 10 tahun dulu, bahawa ini dari segi ekonomi, dari segi sosial politik yang ini akan buat. Tapi masa berlalu dan kita lihat tidak banyak yang dilakukan. Jadi tadi apabila disebutkan plan tindakan untuk ASEAN 2025, sekarang sudah 2020. Jadi adakah dalam masa 5 tahun itu boleh dilaksanakan
plan of actions dengan item atau agenda penting ini. Okey. Dari segi praktiknya, orang kata mungkin sukarlah. Tetapi 5 tahun itu adalah satu masa yang panjang juga. Dari segi pergerakan manusia, mengaturkan ekonomi, sosioekonomi sesebuah negara. Walaupun pendek dari segi orang kata tamadun manusia. Tapi boleh dilakukan. Jadi kita tunggulah dan lihat nanti apa yang mereka akan bagi tahu dalam plan of actions ini secara konkretnya, dan negara mana. Kalau dulu dia sebut okey, Malaysia ambil A, Thailand B. Jadi kita tengoklah mana negara yang diberikan tugas-tugas khas untuk melaksanakan ini. Sebab sekarang ini ASEAN sudah lebih 50 tahun dah. Takkan kita akan terus bercakap sebab isu asas itu saya rasa sudah diselesaikan. Cuma sekarang kita naik ke tangga yang lebih tinggi dan perlu betul-betul tindakan secara praktik yang boleh dilaksanakan. Dan saya optimistik. Jadi apa yang Prof ingin cakapkan sebenarnya ialah kita mengharapkan harapan yang tinggi sebenarnya kepada visi komuniti ASEAN 2025 itu akan menjadi satu realiti dan bukan hanya indah ataupun cantik di atas kertas semata-mata. Betul, Prof? Betul, tapi satu perkara yang orang lupa dan saya mahu ingatkan bahawa ASEAN ialah sebuah pertubuhan intergovernmental. Dia bukan seperti EU. Bila ada peraturan, okey, you buat ini, kalau tidak kami saman. Tidak. So itu constraint, kekangan yang ada pada ASEAN. Itu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Rohana Harun, iaitu pensyarah di Jabatan Pengajian Strategik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak sebenarnya yang dapat kita sentuh, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang telah pun kita hubungi melalui talian tadi, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategik dan anti keganasan Universiti Malaysia Perlis ataupun UNIMAP. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara, dan seperti biasalah kami menjanjikan sesuatu. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.